itu adalah komitmen jangka masa panjang. Benda tak boleh berlaku dalam tempoh 1 minggu, 1 malam. Tak, there is no overnight change. So it's a long term commitment. It's a huge big dream lah untuk break in one cycle tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hacks episod yang ke-30 dan salam Aidilfitri serta Eid Mubarak buat anda semua yang beragama Islam. InsyaAllah walaupun kita dalam fasa PKP tapi semoga kita punya mood-mood raya kita tak hilang lah. Jangan hilangkan mood-mood anda di musim-musim yang macam ni. Okay, jadi untuk episod yang ke-30 Hacks kali ni saya bawakan anda seorang guest yang sangat special yang namanya sering menjadi sebutan tapi saya pun macam tak sangka lah hari ni dapat bawa ke Konti online kan, Konti Maya. Dan insyaAllah tanpa buang masa lagi saya nak jemput guest kita lah, honorable speaker iaitu Ustaz Azlan Shah untuk kenalkan diri. Jemput Ustaz. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar? Ini saya kira program pertama dalam Syawal yang agak luar biasa tahun ni. Masya Allah. Betul lah, ramai orang ada macam-macam perasaan. So kita raikanlah semua perasaan tu. Ada yang marah, ada yang sedih, ada yang gembira. Jadi saya Azlan Shah Nafis Khan, latar belakang pendidikan dalam bidang syariah, ekonomi dan perbankan Islam. Kemudian masters dalam bidang pengajian Islam. Kemudian bekerja sebelum ni di dalam bidang perbankan Islam di corporate selama saya masuk kerja 2011, saya resign 2018. So in between tu ada sikit gap, saya ambil cuti untuk sambung masters. Dan sekarang full time bersama dengan Arba Foundation, sebuah yayasan wakaf yang fokus kepada isu kemiskinan di Malaysia dengan satu agenda besar untuk menghentikan kitaran kemiskinan tu dalam satu generasi. So fokus kita setakat ini adalah bantuan yang melalui wang tunai, cash, dan kita ada belief system yang kuatlah kenapa kita bagi cash tu, dan semua projek kita adalah berasaskan data dan semua projek kita dia build in dengan sifat untuk track the progress, untuk mengukur impact. So daripada situlah kita belajar lesson, kita learn the lesson every cycle tu untuk kita improve dan improve insyaAllah. So penerima bantuan Arba Foundation ni ada daripada seluruh negeri lah, di semua negeri di Malaysia. Seluruh negeri Wow, I thought ada dekat HQ dia je. Wow. Maksudnya memang Arba Foundation penerima bantuan. Penerima. Sorry. Oh, menarik. Maksudnya you guys memang keluar dan bertebar mencari penerima dekat seluruh Malaysia lah. Yes, betul. Dan turun physically lah sekiranya boleh, insyaAllah. Okay, jadi kan untuk korang-korang yang belum tahu dan belum pernah dengar tentang Arba Foundation, macam yang Ustaz cakap tadi, Arba Foundation adalah satu yayasan kan, yayasan wakaf, dan korang insyaAllah boleh lah kan tengok ke bawah ni untuk buat tengok Arba Foundation punya site, ada Facebook page dan sebagainya untuk baca-bacalah, banyaklah program yang dan projek yang telah dibuat. Okay, before that, macam apa yang Ustaz sendiri cakap kan, saya believe kan audience pun akan tertanya-tanya dan tertangkap beberapa word yang macam menarik Arba Foundation ni, sebab Arba Foundation ni dia bergerak dengan data. Saya sukalah bila Ustaz kata Arba Foundation bergerak dengan data, dan yang keduanya tentang tagline yang Arba Foundation bawa, iaitu breaking poverty cycle in one generation kan, which is benda tu kalau kita pergi dekat Facebook page Arba Foundation, benda first yang kita nampak kat cover foto adalah benda tu. Saya sebagai orang yang menziarahi Facebook page tu, saya akan macam this is macam a good mindset. Sebab bila saya tengok kan, saya bila datang kat page tu, apa yang saya study, saya akan tengok sampai ke komen-komen setiap komen. Dan apa yang saya nampak dekat komen-komen Arba Foundation punya page, memang ada orang yang like tiba-tiba saya nak minta mohon bantuan macam mana and so on lah. So my point is orang yang datang kat page tu bukanlah orang yang nak menyumbang je kan Ustaz kan, tapi adalah orang-orang yang nak mohon bantuan juga. Tapi bila dia datang, benda first yang dia nampak adalah tagline tu. It's kind of good, very good mindset lah. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit macam mana Arba Foundation very keen untuk datang dengan mindset yang sebegitu. First, kalau kita lihat daripada macro level, Malaysia ni dari satu sudut ada banyak progres yang baik dari sudut mengurangkan kemiskinan. Kalau 1957 waktu merdeka dulu, kadar kemiskinan di Malaysia lebih kurang 50%. Yeah. And then kita dah berjaya turunkan ke satu tahap yang sangat menakjubkan sebenarnya. Banyak orang di luar negara pun memuji. Tapi beberapa tahun terakhir ini ada wakil daripada United Nations datang dan mengemukakan pandangan bahawa apa yang Malaysia gambarkan tak real.
Ya. Sebenarnya ada banyak kemiskinan yang tak dilaporkan dan tak direkodkan dalam data. Dan kemudian kita lihat sekarang kita berada dalam fasa MCO, mungkin sekarang separuh MCO, lepas ni full MCO. Kita lihat impak COVID-19 dan pandemik ini kepada kemiskinan juga melebar. So bila kita tengok macam tu, kita study balik kemiskinan sebelum ini, yang masih berada dalam kemiskinan ni kebanyakannya adalah generational poverty. Dia adalah kemiskinan bergenerasi. So dia pass down. Bukan per individu lah, maknanya dia mewarisi. Ramai juga yang mewarisi. Ada kategori yang mewarisi, ada kategori yang disebabkan hentakan ataupun pandemik ini menjatuhkan mereka ke bawah. Hilang pekerjaan, hilang mereka ada peternakan ke, ada apa ke yang terkesan dengan banyak benda dan musnah. So generation poverty ni bila kita study, kita tengok lebih dalam, kita nampak sebenarnya ada effort ataupun intervention yang kita boleh buat untuk kita break the cycle tu. Dan tak mudah, tapi usaha tu makan masa panjang dan dia perlukan long term commitment. So ramai orang yang bila masuk ke dalam dunia kemiskinan ni masuk dengan mindset sekali bagi ataupun one off punya benda. Even kerajaan pun bagi banyak bantuan dalam bentuk one off. Ada juga bantuan long term yang JKM bagi, Pusat Zakat bagi, yang boleh membantu juga. Memang membantu pun. So kita masuk sebagai yayasan, kita tengok kalau kita betul-betul serius nak break the poverty cycle, satu kita kena study diorang ni, kita kena study data tracking tu kena ada. Macam mana diorang akan keluar, sebab along the way tu kita pun tak ada, kita bukan masuk tu kita dah ada map. This is how we going to solve the problem. Along the way tu kita akan draw the map. And so bila kita bagi long term commitment, kita jaga family ni for dan kita syaratkan bila sebut tadi breaking poverty cycle in one generation tu bagi mindset kepada orang yang memohon juga, sebab pemohon ni pada beberapa kategori kan. Ada yang memang bersungguh-sungguh nak keluar daripada kemiskinan. So kita bagi komitmen kepada orang yang macam ni. Yang kedua adalah orang yang nak keluar tapi dia tak boleh nak keluar sebab ada masalah kesihatan, masalah yang lain menyebabkan dia tak boleh nak bekerja dia ataupun nak bukan menjana tak nak pendapatan. tapi keadaan tu. Yes. Cuma kategori ketiga ni ada orang yang dia tak nak keluar, dia complacent, dia comfortable hidup dengan bantuan dan juga zakat dan sebagainya. Ini memang ada. Bahkan ada orang yang datang ke pusat zakat marah, kenapa atuk saya dapat dulu, bapak saya dapat, kenapa saya tak dapat sekarang. Maksudnya dia ada mindset sepanjang generasi zuriat dia tu dia kena dapat lah, dia tak nak keluar pun daripada kemiskinan. So group yang ketiga ni, yes, walaupun dia boleh kerja, dia malas lah sebenarnya. Kita selalu fikir orang miskin semua malas. Sebenarnya yang malas ni kumpulan ketiga ni je. Dan mereka ni sikit, tak banyak. So kumpulan ni Arbor Foundation memang tak akan bantu. Ada few experience kita, lepas sebulan, lepas 2 bulan kita detect dia ni ada masalah ni, kita keluarkan dia. Dia tak dapat terus bantuan tu. Dan we are very strict about that. Yes. Kita tak nak tolong orang yang tak nak tolong diri dia. So kita ada proses tu bagaimana every month, setiap bulan mereka perlu laporkan. Kita bagi cash. Kenapa kita bagi cash? Sebab cash ni bagi dia orang rasa empowered untuk dia orang buat keputusan untuk diri mereka sendiri. Rather than kita bagi barang. Ada situasi yang perlu bagi barang. Contoh lepas bencana. Tapi dalam situasi ekonomi sekarang ni, kita perlu berikan cash dan mereka bila dapat cash tu mereka boleh buat keputusan nak bayar sewa dulu ke, nak bayar bil dulu ke, mana priority, nak beli makanan jenis apa. Ramai orang dapat makanan dalam keadaan ni, dia kata dia ada diabetes, dia tak boleh makan beras. So dia sebenarnya nak kena dapat duit untuk beli makanan lain. Ada orang yang dia dapat barang makanan sangat banyak and then dia jual balik sebab dia dapat cash, sebab yang paling penting sekarang ni dia nak kena bayar sewa rumah tertunggak kalau tak dia kena halau. So yang tu semua susah nak dapat bantuan cash. So kita datang sebagai alternatif, kita bagi cash. Tinggal lagi setiap bulan dia laporkan kepada kita apa yang dibelanjakan dengan cash tu dan itu akan melayakkan dia untuk bantuan seterusnya. Saya suka bila Ustaz cakap kita nak empower diorang dengan cara kita percayakan diorang dengan cash-cash yang kita beri. Sebab saya selalu percaya, banyak word percaya hari ni Ustaz kan. Saya selalu percaya yang the moment ramailah orang yang kadang-kadang terkalah dengan perasaan dia sebagai seorang pembeli. Bila kita nak bagi cash, kita akan rasa alah nanti dia beli rokok, alah nanti dia beli benda-benda yang tak sihat. Tapi bila saya baca sendiri kan tulisan-tulisan yang tim Ustaz buat kan, copywriting yang ada dekat page Arbor Foundation, banyaklah antara benda yang diorang sangat prioritikan adalah macam makanan-makanan yang sihat kan. Dan kadang-kadang kita yang macam kita nak bagi bantuan tapi kita yang custom kan bantuan kita, seolah-olah kita tahu apa yang diorang perlukan, tapi tak semua benda pun keperluan orang yang menerima bantuan tak adalah sama.
macam mana Ustaz macam really keen pegang dengan kepercayaan ini? Sebabnya susah lah untuk buat benda tu secara konsistensi kan. Kadang-kadang kita nak senang je. Kalau idea kita memang kita tak nak impose solution, tetapi kita sit on the same table and then we co-create the value. Yang mana saya value benda ni, awak pun value benda ni, so let's work together. So that's how we can solve problem. Kalau kita datang sebagai macam imperialist kan, datang sebagai penjajah seolah-olah aku ada solution untuk masalah kau ikut je cakap aku. Walaupun kau tak suka kau tak ni, aku nak bagi kau solution ni juga. So itu sebenarnya banyak case kita jumpa memang gagal lah sebab they're trying to put yourself above someone as if kau je lah yang tahu cara. Yes. So itu menyebabkan mereka semakin rasa ditekan dan tidak ada kebebasan untuk membuat keputusan. So kita tak empower siapa-siapa bila kita buat keadaan begitu. So tak langsung Arba Foundation dia terempower orang tu dengan cara kita bagi dia trust dan dia pun mula trust diri dia untuk buat keputusan dalam hidup dia dan keluarga dia lah. Menarik lah Ustaz. Arba Foundation ni sebelum mulakan yayasan macam Ustaz cakap kan, dia bermula seawal kita merdeka lah Ustaz kan. Banyak sangat yayasan yang ada, makin lama makin bertambah kan. Tapi yet masalah kemiskinan tu macam tak selesai-selesai kan. Tapi macam ni walaupun dah banyak kan, kenapa Ustaz nak start yang a new foundation? Kenapa tak support yang sedia ada? Ini soalan yang mencabar, tricky. Tapi to be honest lah, dengan team di Arba Foundation, rakan-rakan semua, kita fikir there must be something yang kita boleh buat untuk kita ubah game ni, this game changer. So game changer. Kita have been using the same solution model untuk problem yang tak pernah dapat di solve. Sama macam MCO lah, buat MCO tak solve, buat darurat tak solve. Tapi still buat benda yang sama, expect different result. That's so foolish lah for me. So sama juga dalam isu ni, kita kena fikir something new, how to re-engineer, redesign this thing. So kita masuk tu dalam keadaan kita percaya kita mesti kena tengok data. Jangan buat projek secara buta, blind. So kita memang for every project ni kita syaratkan kepada diri kita, the moment kita decide kita nak buat benda ni, kita must make sure we are evidence based. Kita adalah berdasarkan bukti. So kita berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh badan-badan berautoriti macam UNICEF, macam Jabatan Statistik, mana-mana pihak yang ada authority dan ada credibility untuk bercakap tentang kemiskinan dan keluarkan data tu. So kita akan tengoklah contoh isu kebantutan, kita target betul-betul kat mana isu tu berlaku dan kita kena buat projek tu kat situ, dan kita sebelum design projek tu kita kena duduk bincang dengan dia apakah sebenarnya solution yang dia expect kita boleh bantu. Sebenarnya orang-orang ni pandai, kita suka underestimate the wisdom of the people. As if kita tahu banyak benda ataupun kita lebih terpelajar. Tak, sebenarnya they know better, they just need help. So bila kita buat bantuan cash ni, kita dapati ramai je orang yang sebenarnya ada idea, okay nanti kita daripada data ni kita akan buatlah cara macam mana nak uruskan keuangan, kita nak bantu. Tapi sampai sekarang kita rasa tak perlu buat benda tu. They know how to manage the cash. Of course, isunya bukan mereka membazir, isunya bukan mereka. Kalau ada mungkin segelintir kecil. Tapi kebanyakan, majority besar, mereka tahu how to manage the cash. They just don't have cash enough. Itu isu dia. Kalau kita tengok gaji minimum 1,500, tapi gaji paras pendapatan garis kemiskinan 2,208. So gap antara gaji minimum dengan paras kemiskinan pun dah dekat RM700. Itu baru paras kemiskinan. Kalau kita tengok livable wage yang sebenarnya gaji boleh hidup ni, sebenarnya 3,600 ke atas. Kalau ada couple dan ada 2 orang anak, sebenarnya bank negara suggest 6,500 household income untuk livable wage. So they are far below, jauh sangat. So isunya bukan sebab dia dapat cash dan dia bazir. Dia memang tak cukup cash tu nak uruskan. Sebab orang yang ada duit ni suka cakap macam tu. Suka cakap orang ni tak pandai urus duit. As if dia pandai urus duit. No, kau ada duit banyak. Dia tak ada duit banyak. Itu masalah dia. Dia kerja lebih banyak masa daripada kau. Dia kerja more hours, more energy apa semua, tapi dia earn less. So dia ada strata social dan strata ekonomi yang perlu fix juga. Of course kalau korang study any issue tentang poverty, korang mesti akan land on certain topics yang cerita tentang kesenjangan pendapatan dan kesenjangan ekonomi. Bagaimana yang gap yang menyebabkan yang kaya ni makin kaya, yang miskin ni no matter how hard they work,
they are Dia tak still dapat there. kerja. Faham? Dia nak kerja tu sangat-sangat susah, and sistem yang berasaskan contohlah interest based economy. Saya kerja bank dulu, and antara yang simple je, I don't want to go into complicated punya stuff. Orang yang ada capital, ada duit, dia pinjamkan duit kepada orang yang tak ada duit ni dengan charge interest, immediately dia kat atas ni akan earn more without doing anything. Orang yang kat bawah ni ada liability lebih untuk bayar daripada apa yang dipinjam. Immediately you can see the gap is growing. So benda tu berlaku dalam konteks mikro, dan hari ni 1% daripada orang kaya menguasai wealth daripada lebih 50% daripada penduduk bumi ni. So you can tell how far is the gap lah. So that is the problem that kita ada. Dalam konteks Malaysia pun sama. Bila kita cakap pasal Ustaz dan Arba Foundation, saya sukalah untuk bawakan semua penonton untuk beberapa macam mana, keluhan ataupun suara hati yang yang telah dibantu oleh Arba Foundation dan anda semua kan, yang pastinya saya nak bacakan, saya minta izin Ustaz untuk saya bacakan. Antaranya dia menceritakan tentang macam mana Arba Foundation ni dan orang-orang yang kita bantu ni bukan tentang kemiskinan sahaja, tapi cerita-cerita rakyat yang tidak tertulis, yang tidak tersebut dan tidak terbagi tahu kan. Antaranya bila seorang ibu yang menceritakan anak dia balik cerita tentang ada pemilihan pengawas, tiba-tiba anak dia cakap nama kakak takkan dipanggil kan. Dan kemudian cerita tentang keganasan rumah tangga yang berlaku, bukan kemiskinan semata-mata, tapi di sebaliknya kan ada kesan lain yang berlaku juga. Dan macam mana suami yang curang dan bersama dengan perempuan yang dicurang tu, kedua-duanya menagih dadah, dan macam mana ayah yang tak mengaku anak asbab kepada kemiskinan kan. Dan macam mana di sebalik keadaan kemiskinan mereka ditimpa pula kan satu ujian yang dikira blessing. Diorang anggap benda tu bukan ujian tapi satu blessing kan, bila dikurniakan seorang anak istimewa kan. Dan apa yang diorang cakap adalah saya special sebab Allah bagi saya something orang lain tak dapat. Macam Masya Allah sangat kan benda-benda yang diorang rasa dan diorang hadapi lah kan Ustaz kan. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit kot, maksudnya something yang Ustaz sendiri dapat lah, dan team kan Ustaz dan Arba Foundation dapat, dan Ustaz rasa macam I have to macam kena buat dan capai juga benda ni disebabkan cerita-cerita yang tak tercerita ni Ustaz. Pengalaman turun ke ziarah family ni is a very complicated experience. Saya rasa bukan saya je, team saya pun benda yang sama mereka sebut. Dia ada impact kepada emosi kita semua dan cara fikir kita. Kalau dari sudut yang positif tu, we start to appreciate every small things yang kita ada. Benda-benda kecil yang kita ada dalam hidup ni, kita lebih appreciate. Dan kita rasa, mungkin sebelum ni kita rasa kita deserve, as if aku belajar, aku achieve, aku ada resume yang power. Tapi bila kita turun dan kita tengok, kita mula realise, no, it's not just because you put effort. Orang lain put more effort. Tapi ada orang yang Allah bagi lebih sikit dalam benda ni, ada orang yang Allah bagi lebih dalam benda lain. So betul apa yang Sedari sebut tadi, memang diorang kebanyakannya akan sebut benda-benda kecil yang kita rasa kita tak notice pun dalam hidup, tapi they celebrate that small things. Even ada satu rumah yang team Arba Foundation pernah pergi, rumah dia kosong, tak ada furniture whatsoever, it's just empty, ada satu jam. And there was an OKU child kat situ, budak tu tak boleh bergerak, dia mengesot je, kaki dia ada problem. So dia beritahu pada team Arba Foundation, tengok rumah saya ada jam, cantik kan jam rumah saya. So he is so happy dengan jam dinding yang dia ada. And ada banyak lagi lah experience macam tu, benda-benda kecil yang dia orang appreciate. Tapi yang kedua pula, dari sudut tekanan rasa responsibility, rasa tak boleh biarkan tu, dia kadang-kadang push your emotion towards kadang-kadang rasa depressed, macam what's the point, things are not improving, and then we can do only so much. Kita hanya boleh tolong berapa family je, kecil ni je kita boleh bantu, sedangkan ramai lagi macam ni. So dia macam ada dua extreme. So we need to be in the middle. We need to know betul, we learn from them, we take them as our inspiration untuk syukur, untuk appreciate life. Tapi kita juga tak boleh drag ourselves too much into feeling hopeless. So we try to be in the middle, we put effort, and then kita serah pada Allah, kita doa. Sebab even from Islamic point of view, being with the poor, bersama dengan orang miskin, lemah ni semua,
adalah salah satu domain spiritual yang sangat penting. Sebab tu surah-surah Quran yang awal-awal di Makkiyah, kalau kita tengok, itu waktu Allah nak pasakkan akidah, keyakinan tauhid. Tapi dalam tema keadilan sosial selalu bercakap tentang wa'amul miskin, memuliakan anak yatim. So Islam memang datang built in dengan satu karakter. So seorang Muslim memang kena ada karakter yang dia kena sentiasa berfikir tentang social justice. Dan itu embedded sebelum kita nak raya pun kita diwajibkan untuk bayar zakat fitrah, sebab even at the moment kita nak celebrate something yang very joyful, never forget about orang yang tak ada. So that's something embedded very deeply in our religion. I believe kan Ustaz kan, benda ni macam nak install ini bukanlah setakat kita menghulurkan duit je kan daripada tangan-tangan kita, tapi I believe ada banyak lagi role kan untuk orang-orang yang macam kita dan masyarakat lah as a whole untuk play kan, untuk play sebabnya untuk break the poverty kan, satu generation cycle ni. I believe bukanlah hanya tugasan dan kerja-kerja orang-orang yang berada di yayasan semata-mata, tapi dia adalah campur tangan semua orang pun. Mungkin Ustaz boleh sharekan satu advice ataupun tips lah untuk kita orang semua, apa role yang kita boleh mainkan selain daripada memberi apa yang kita orang ada dari sudut financial ya. Betul. Dia bukan hanya soal duit je, dia ada banyak lagi benda lain. Even kalau kita tengok hari pertama Nabi SAW lari daripada Gua Hira selepas mendapat wahyu, jumpa dengan Khadijah, mengadu rasa seolah-olah dia telah dirasuk jin atau diganggu syaitan. Khadijah sebut, kalla la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kau. Dan Khadijah sebut radhiyallahu an beberapa perkara yang as if sum up the resume ataupun testimoni kepada karakter Nabi sebelum wahyu turun. So kau sentiasa membantu orang yang lemah, kau memuliakan tetamu, kau sentiasa bersama dengan orang yang ditimpa bencana. So dia dikarakterise Nabi SAW sebagai orang yang sentiasa berfikir tentang orang-orang di sekeliling dia. Dia bukan hanya fikir tentang diri dia. So kalau dalam konteks kita, saya mula berfikir tentang satu teori. Kalau semua orang start working within their closest circle, kita semua ada saudara mara, kita semua ada rakan-rakan yang dalam satu keadaan yang memerlukan bantuan. Kadang-kadang diorang bukan ada masalah kewangan, diorang ada masalah family relationship. Diorang mungkin ada masalah mental health, diorang mungkin ada masalah pembelajaran. So kita sebagai ahli keluarga, rakan-rakan yang terdekat ni, kalau kita semua main peranan untuk make sure siapa saja yang berada dalam jangkauan kita ni, kita cuba bantu dengan apa saja kita ada. Kadang-kadang it's just a phone call, orang tu depressed, dia nak talk to someone, and you are there to lend your ears and your shoulder untuk dia nangis. Itu pun satu bantuan yang sangat besar. Dan bila kita cakap ni mungkin kita rasa senang, tapi bila kita buat, kita tahu benda tu is very energy draining dan penat, tapi kita value benda tu sebagai bantuan lah kita bagi kepada orang yang kita sayang dan dekat kepada kita. So kalau semua orang start buat benda tu, even satu hadis yang menarik Nabi SAW sebut, kalau kamu ada 1 dinar, kamu bagi kepada orang yang pergi berjihad, kamu bagi kepada orang fakir, kamu bagi kepada orang miskin, dan kamu bagi kepada keluarga kamu, yang paling besar nilainya adalah yang kamu bagi kepada keluarga kamu. So just think about it. Macam wow, I thought like bagi orang pergi jihad, bagi anak yatim, semua tu should value more. Tapi Nabi selalu akan bawa balik. Every time we focus on our closest circle, kita akan enlarge our influence ni, and then we will cater the circle of concerns yang kita ada. Kita selalu nak fix masalah negara, kita selalu nak fix masalah masyarakat. Tapi dia mesti mula daripada family dan closest circle kita. So take care of your closest circle. The circle tu akan grow, sebab when you solve ataupun bantu satu orang, orang ni dia akan pay forward. Pay forward. So bila orang pay forward, kita boleh imagine Malaysia ni satu negara yang tak perlu kerajaan umum kita negara berkebajikan. Tetapi masyarakat yang berkebajikan tu akan make the whole country berkebajikan. Kadang-kadang orang terlalu berkira untuk keluarkan perbelanjaan untuk orang-orang yang terdekat. Tapi sebenarnya pada perbelanjaan yang kita keluarkan untuk orang yang terdekat tu, sebenarnya ada barakah dan takwa kan, nilai-nilai takwa dekat situ. Menariklah. Okay, jadi saya kira insyaAllah hacks kita sampai kat sini kan. Kalau nak sembang dengan Ustaz memang banyak sangat benda yang nak sentuh. Saya sampai rasa tak boleh ni, nanti hacks tak habis. Macam tak habis sebabnya banyak sangat benda nak sembangkan. Jadi tu juga Ustaz kan, insyaAllah. Mungkin Ustaz boleh share kot segala media sosial yang Arbah Foundation ada. Nanti kita akan keluarkan kat bawah ni.
Okay, so far kita aktif di 2 platform je buat masa ni dulu. Kita Ya. sedang fokus di Facebook dan juga di Instagram. Both Arba Foundation, search je. Ada satu je kot Arba Foundation kat dunia ni. So Okay. mesti akan jumpa. Dan saya juga nak ingatkan tadi bila sudah disebut tentang SOP, antara amal soleh yang paling besar sekarang ni adalah menjaga SOP. So takwa yang kita latih dalam Ramadan tu, kita terjemahkan dalam bentuk kita jaga segala undang-undang. Saya rasa saya tak faham what's the point orang langgar semua SOP waktu raya ni dan kemudian cuba nak cakap agama, nak cakap pasal Palestin. What's the point? You are harming other people and then you're trying to portray yourself as someone inspired. I don't get the point. So please, negara kita, frontliner, semua orang sedang dalam keadaan dalam keadaan cemas, dalam keadaan susah. So the best thing kita boleh bantu, mungkin tak ada duit nak bagi. Tadi kan kita cakap bukannya duit kan. Sekarang ni the best thing untuk bantu negara ni just stay at home. Just stay at home, avoid all this benda-benda langgar SOP ni. Kalau ada orang-orang kayangan langgar SOP, kita rasa dia orang pun boleh buat lepas, they are not our teachers. Kita tak akan jadikan mereka sebagai alasan atau inspirasi sama sekali. So please. So I really urge sebab every time cases ni escalate makin banyak, semua tu ada kesan pada orang miskin yang di bawah. Betul. Mereka paling kesan. Orang-orang yang ada kat atas ni saving banyak apa semua. Orang kat bawah tu tak ada saving. Saving dia dah kering dah. So please. Betul. So things getting worse dan jangan ambil ringan. So mungkin itu sajalah kot mesej saya. InsyaAllah. Menariklah bila Ustaz sebut benda yang kebaikan bila kita nak tolong orang-orang yang susah dan lebih memerlukan ni bukan daripada sudut kewangan je. Tapi dari sudut MCO tu sendiri kita kena jaga diri kita, please stay at home dan jagalah jarak dan apa-apa yang sepatutnya kita kena buat. Kita tak akan sangka benda yang simple kita buat ni, walaupun kita cakap orang tu buat, aku boleh buat juga. Tapi rupanya dalam pada kita nak tolong orang, kita tengah mengham lagi orang kan. So please lah kan, kita sama-sama lah insyaAllah. Okay, jadi insyaAllah di penghujung Hacks ni biasanya kita akan buat hashtag Ustaz. Hashtag impact. Ya, Hacks Impact. So setiap benda yang kita buat, kita bukan buat membabi buta, tapi kita buat dengan penuh kesedaran dan kita memang nak tengok impact dia secara real life and dalam bentuk pendataan lah. Jadi sampai situ saja insyaAllah episod kita kali ni. Jangan lupa subscribe ke semua channel. Ustaz jangan lupa subscribe ke semua channel TV Ikram. Ada Instagram. And then ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube channel dan yang terbaru ada Spotify lah podcast. Jadi jika anda mendapati rancangan-rancangan kami sangat bermanfaat, sila sebarkan ke mana-mana saja, anda akan menyentuh semua relung insyaAllah supaya sampai ke semua pelbagai lapisan masyarakat lah insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak dan selamat menjaga diri masing-masing insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih banyak atas jemputan. Bersama membina masyarakat rahmat.